Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Datuk apa khabar Datuk? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Syukur saya di penghujung usia ni juga dapat bertemu dengan yang berbahagia Datuk Ahsan Ali, seorang pakar motivasi yang saya minati dari dulu lagi sebenarnya. Allah Daripada Akbar. semangat beliau juga menjadikan saya seorang yang bersemangat. Jadi alhamdulillah, menyahut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi yang wasallam. bermaksud apabila mati anak Adam terputus segala amalan kita. Jadi Nabi kata 3 perkara saja yang akan membawa kita ke alam barzah. Pertama, anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan juga yang ketiga, sedekah jariah. Mungkin daripada hadis ini Datuk boleh simpulkan, kaitkan dengan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Silakan Datuk. Alhamdulillah. So, saudara, tiga-tiganya ada. Ya, Tiga-tiganya tiga-tiga ada. ada. Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu, Mukim Bentong, Pahang Darul Makmur. Okey. Yang akan siap penghujung tahun 2026 yang akan datang ini, sekarang ni sedang giat dibangunkan insya-Allah. Okey, tadi saya katakan tiga-tiga tu mati anak Adam, yang tak ada satu yang mengikutinya ke alam barzah, tiga perkara yang mengikutinya. Pertama tadi doa anak yang salih, anak yang solah. Di sinilah para penuntut tempatnya kita bina anak yang salih, anak yang solehah. Siapa juga yang berumur 13 tahun ke atas bersama dengan ibu dan ayah atau berasingan dengan ibu dan ayah, datanglah, jemputlah, ikutilah program yang kita sediakan. Namanya ada 5 modul, mati mengucap la ilaha illallah, ada yang dikhususkan kepada anak-anak 13 tahun ke atas. Kemudian tu tadi amal jariah alhamdulillah. Apa lagi tuan-tuan? Ini adalah amal jariah yang kita lakukan, bukan untuk keuntungan tuan-tuan dan puan. Saya dengan teman-teman termasuk Azadan, tuan-tuan dan puan kita lakukan ini bukan keuntungan, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kekayaan diri, bukan untuk kemuliaan diri, tidak. Itu buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, diri saya untuk Allah, ilmu saya untuk Allah, tenaga saya untuk Allah, peluh saya untuk Allah, keringat saya untuk Allah. Itu yang saya lakukan sekarang ini. Yang ketiga tadi ialah ilmu yang dimanfaatkan. Masya Allah. Ilmu yang dicurahkan di sini tuan-tuan daripada seawal pukul 4.45 pagi. Sampailah mereka tidur pukul 10.30 malam berterusan ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu akidah Islamiah. Ilmu apa? Ilmu syariah. Ilmu apa? Ilmu akhlak. Ilmu apa? Ilmu Quran. Ilmu apa? Ilmu hadis. Ilmu apa? Ilmu tafsir. Berbagai-bagai lagi ilmu. Termasuk ilmu yang penting sekali, mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Bazadan tiga-tiga tadi yang Azad mulakan tadi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan saya haraplah tuan-tuan dan puan bila siap nanti tuan-tuan ramai-ramailah datang. Ramai-ramailah memohon. Insya-Allah kita ada satu jatuh kuasa yang akan menapis permohonan tuan-tuan dan puan, dan siapa yang dapat bermasuk kita akan masuk, yang belum lagi tunggu giliran untuk masuk dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan insya-Allah bila kita buka nanti tuan-tuan dan puan, biasanya bersandarkan kepada pengalaman teman-teman yang lain yang saya jadikan pengalaman itu pengalaman untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, biasanya yang datang macam ini ni. Biasanya yang datang macam ini. Sebab jadi, orang sudah ada kesedaran. Orang yang muda sudah ada kesedaran. Yang tua sudah ada kesedaran. Yang tua ganyot macam saya ni sudah ada kesedaran. Untuk apa? Mati mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amin insya-Allah. Doakan sama-sama semoga semua urusan kita dipermudahkan. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sikit kalau Datuk ingat dia punya sektor-sektor bangunan-bangunan yang akan wujud dalam kompleks Anjung Husnul Khatimah tu. Mungkin ada masjidnya ke, surau ke, ada tempat penginapannya, tempat belajar dan sebagainya. Mungkin Datuk silakan. Okey. Saya nak konsentrasi sebab itu yang sedang dibangunkan fasa 1. Dia ada 3 fasa Zadan. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1 ni mengelan belanja sebanyak antara 13 ke 15 juta ringgit. Dan dia ada masjid dipanggil Balai Islam. Masjid ini berharga antara 3.8 hingga 4 juta ringgit. Masjid itu boleh menampung 800 ke 1000 orang boleh menampung masjid itu. Di masjid itulah aktiviti bermula. 4.45 pagi setiap penghuni akan datang ke masjid itu 4.45 pagi. Datang untuk tahajud, untuk sembahyang taubat, untuk sembahyang hajat, untuk sembahyang witir, untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, selepas itu ada kuliah-kuliahnya, sembahyang berjamaah bersama, agar kuliah-kuliah pendek setengah jam. Selain daripada mengikuti program yang being schedule yang sudah disusun ini, program akhlaknya apa, program akidahnya apa, program syariahnya apa, program tafsirnya apa, program berbagai-bagaian program disatukan
yang disampaikan oleh penyampai-penyampai, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang bersedia untuk memberikan khidmat bakti. Sebagainya pun memberikan khidmat bakti, tuan-tuan tidak memerlukan bayaran dan sebagainya. Sebab mereka tahu ini tadi amal jariah. Amal jariah yang kita lakukan, insya-Allah yang ini akan menyelamatkan tuan-tuan ruh kita di alam barzah nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak cerita sikit tentang detail sikit. Dalam fasa yang pertama ni tuan-tuan, apa yang dibangunkan? Pertama, kita bangunkan balai Islam ataupun masjid. Kedua, kita bangunkan studio-studio. Tempat penginapan ni namanya studio. Luas studio tu 18 kaki kali 24 kaki, 18 kaki kali 24 kaki. Dalam studio ada bilik yang boleh memuatkan katil double. Kemudian tu ada modern, dapur modern, ada bilik air modern. Satu studio, satu bilik air. Satu studio, satu bilik air. Dan ada ruang tamu boleh memuatkan 4-5 orang ruang tamu. Dekat situlah mereka akan tinggal dengan tuan-tuan dengan yang moden. Semuanya dalam keadaan keselesaannya. Saya nak bagi tahu, Azidan, keselesaannya kita selalu kata hotel 5 bintang, hotel 4 bintang, hotel 3 bintang. Yang ini seperti hotel 3.5 bintang. Tidak juga 4 bintang, tidak juga 3 bintang, 3.5 bintang. Jadi mana selesa. Bangun pagi selesa, tengah hari selesa, malam selesa, tempat tidurnya selesa, unit-unit studionya selesa, dalam perjalanannya selesa, ke balai Islamnya selesa, dengan kawan-kawan selesa. Nombor 2, selain daripada balai Islam sampai di studio, kita ada nanti insya-Allah kafeteria besar. Dining hall dan kafeteria kita ada di situ. Kita ada rumah masak di situ insya-Allah. Kita ada gymnasium nanti di situ insya-Allah. Gymnasium satu lelaki, satu perempuan. Gymnasium yang moden yang kita akan letakkan di situ. Dan satu lagi, kuliah, bilik-bilik kuliah, dewan-dewan, dewan besar, dewan kecil dan sebagainya, semuanya ada di situ. Tapi apa yang saya nak sebutkan macam mana bentuk hidup manusia di situ? Hidup manusia di situ, parasnya, asasnya ialah silaturahim, asasnya kasih sayang, asasnya simpati, asasnya harapan, asasnya berkerjasama, bantu membantu. Asasnya adalah tuan-tuan dan puan, harta saya untuk kamu, harta kamu untuk saya, kita bersama. Bersama untuk membangunkan satu masyarakat penyayang, masyarakat yang akan dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat yang penghuni-penghuni di situ insya-Allah paginya dirahmati, tengah harinya dirahmati, petangnya dirahmati dan malamnya dirahmati. Dan akhirnya saya nak menjumpai tuan-tuan, pengalaman saya tengok di tempat lain Azaran tempat itu biasanya penghuninya setiap 2 bulan sekali diberi peluang untuk balik ke rumah 3 hari. Kebanyakannya tak nak balik. Sebab apa tak nak balik? Terlalu sayang nak meninggalkan rutin harian. Kalau balik, TV kacau dia. Kalau balik, cucu kacau dia. Kalau balik, shopping kacau dia. Kalau balik, berbagai jiran tetangga. Membawang kacau dia dan sebagainya. Dekat situ benda-benda ni tidak ada di komplek Anjur Husnul Khatimah. Sebab itu mereka sayang sangat. Nak tinggalkan 1 minit pun sayang, 1 hari pun sayang. Akhirnya mereka berhasrat untuk terus tinggal. Kalau anak datang. Supaya mereka tidak dapat meninggalkan tempat itu dan meninggalkan rutin yang mereka selalu jalani di situ. Alhamdulillah. Jadi Datuk, secara lebih mendalamnya, setiap individu yang ingin duduk di sana, adakah tempoh dia ataupun macam mana tu? Okey. Setiap orang yang duduk di situ, tuan-tuan dan puan, dia punya kriteria dia yang pertama sekali ialah kesihatan. Kami ni bukan nursing home, bukan yang ada doktor, yang ada nurse yang nak jaga orang sakit, bukan. Duduk situ setakat yang mereka sihat. Bila mereka dah sakit, tuan-tuan dan puan, anak-anak kita letakkan tanggungjawab lah. Anak belalah mak. Kita tidak mempunyai facilities nak bela mak. Facility kita ialah mengajar. Facility kita ialah mendidik. Habis diajar, habis dididik, di hujung-hujung usia, saya rasa eloklah mereka mati bersama-sama dengan anak isteri mereka di rumah dan sebagainya. Terutama kepada mereka yang mengidap berbagai penyakit itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa dibukakan tuan-tuan. Orang Singapura boleh masuk, orang Brunei boleh masuk, Selatan Thailand boleh masuk, Indonesia boleh masuk. Kepada mereka yang luar, daripada Malaysia 30% diperuntukkan kepada mereka. Dan yang orang Malaysia 70%. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah sekarang ni sudah dibuka tuan-tuan, sudah dibuka. Siapa yang tak terus hubungi kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di skrin, tuan-tuan tengok kita punya alamat, tuan-tuan tengok kita punya nombor-nombor yang tuan-tuan boleh hubungi dan sebagainya untuk tuan-tuan mengusulkan pendapat pandangan untuk menyertai program kita di Komplek Anjur Husnul Khatimah. Yang akhirnya saya ingin menyebutkan tuan-tuan, yang akhirnya berdasarkan pengalaman yang saya lihat tuan-tuan dan puan, bila kita bangunkan Komplek Anjur Husnul Khatimah di bawah Yayasan Husnul Khatimah ini, tuan-tuan dan puan,
saya tengok permintaannya. Di Segamat saya tengok permintaannya hebat. Di Kuala Selangor permintaannya hebat. Di Jenderami permintaannya hebat. Dan kami tak mampu sebenarnya menampung permintaan-permintaan. Di akhir-akhir ni bila manusia semuanya tuan, manusia sudah realize, manusia sudah insaf, sedar. Walaupun mereka bekerja bertahun-tahun, tetapi agama sedikit tertinggal dalam hidup mereka. Bila ada realisasi, bila ada keinsafan, mereka nak cover balik shortfall yang telah lalu, shortfall ibadat, shortfall beragama itu mereka nak cover. Tempat nak cover, tempat yang paling sesuai, tempat yang paling kondusif, tempatnya ialah di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dialu-alukan tuan-tuan dan puan untuk membuat permohonan untuk menyertai Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ya, Alhamdulillah. Jadi jangan tunggu lagi untuk anak-anak yang sedang menonton kami juga bolehlah berfikir dan berbincang dengan ahli keluarga, ibu ayah anda semua. Kita meletakkan mereka di satu tempat yang sangat mulia yang membawa mereka lebih bahagia untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Tak ada masalah, anak-anak boleh datang ziarah mak ayah dan join sekali program-program yang kita anjurkan. Dan pastinya kita ada dewan dan sebagainya, ada juga aktiviti yang akan melibatkan orang luar dan sebagainya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hasrat yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali untuk membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khotimah dipermudahkan, insya-Allah, dan terlaksana seperti jangka masa yang kita tetapkan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan asbab adanya Kompleks Anjung Husnul Khotimah ini juga Allah memakmurkan dunia kita, khususnya Malaysia. Jadi alhamdulillah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana nak daftar sebagai ahli keluarga Kompleks Anjung Husnul untuk anda ingin berdaftar sebagai ahli keluarga Anjung Husnul Khotimah, anda boleh dapatkan info di nombor yang tertera, insya-Allah, ataupun layari laman web Kompleks Anjung Husnul Khotimah, Kompleks Anjung Husnul Khotimah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semuanya dipermudahkan. Dan alhamdulillah Datuk, mungkin untuk pesanan akhir untuk segmen ini, dan kita akan ada banyak lagi podcast-podcast yang memberi ilmu dan merangsang jiwa dan nurani kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, insya-Allah. Mungkin pesanan akhir. Okey, yang pertama saya nak detailkan 1 2 3 perkara. Yang pertama sekali, tuan-tuan, inilah ruang dan peluang yang ada. Di Malaysia, di negeri Pahang, di Lebu, inilah ruang dan peluang untuk menyediakan kita mati dalam husnul khatimah. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam semua ages, 13 tahun ke atas untuk anak-anak, 50 tahun ke atas untuk ibu dan ayah dan sebagainya, disediakan ruang dan peluang seluas-luasnya untuk mengikuti kami di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga, insya-Allah saya mengharapkan sangat, tuan-tuan, sedang dibangun, sedang aktif sedang dibangunkan. Kerja-kerja tanah sedang dibangunkan, mesin-mesin besar sedang berada di kompleks di tanah tapak sekarang, tuan-tuan dan puan, dan pecah tanah ataupun ground breaking ni akan bermula pada 9 Februari Mac tahun 2024 ini. Dan yang keempat, yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat menghubungi kita untuk mendapatkan tempat untuk memohon untuk kita register. Paling tidaknya di peringkat awalnya nak tahu, tuan-tuan dan puan, siapa yang ada keinginan untuk menyertai program ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Bagi tahu anak, bagi tahu suami, bagi tahu isteri, bagi tahu ahli keluarga, tuan-tuan dan puan, bagi tahu rakan-rakan dan sahabat, sebarkan seluas-luasnya, tuan-tuan. Adanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah, adanya Yayasan Husnul Khatimah, bagi tahu satu alam ini kalau boleh, tuan-tuan. Wujudnya organisasi, agensi yang seperti ini yang membawa tuan-tuan dan puan ke satu persada. Apa persadanya? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita memohon, tuan-tuan. Kita mohon sangat. Ini milik tuan-tuan, ini milik umat, bukan milik Hassan Ali, bukan milik Yayasan Husnul Khatimah, bukan milik siapa? Milik semua. Jadi kita memerlukan bantuan daripada tuan-tuan. Wakaflah, zakatlah, infaklah, tuan-tuan, fidyahlah. Tuan-tuan boleh hubungi kami, tuan-tuan, insya-Allah. Kepada yang mereka yang memerlukan tax exemption atau pengecualian cukai, tuan-tuan dan puan, kita ada ruang untuk pengecualian cukai. Pergilah kepada portal Wakaf Pahang, tuan-tuan dan puan, untuk mendapatkan pengecualian cukai itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, tuan-tuan, kepada saya. Doakan, tuan-tuan, saya, Azadan dan teman-teman yang lain, tuan-tuan dan puan, bergerak, bertindak serentak, seagama, senada, selagu, sebahasa untuk kita membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah untuk mati dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali. Jadi kami abadikan anda dengan lagu Husnul Khatimah yang dinyanyikan oleh Rabbani. Lagu ni kita buat khusus untuk projek yang dibina, yang akan dibina oleh
yang berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali, Komplek Anyung Husnul Khotimah ini, mudah-mudahan kita faham intipati lirik lagu ini yang memang kesibukan kita di muka bumi Allah ini, bangun pagi, kita ke sana kemari, suami isteri, ada yang jumpa malam je kat rumah. Kadang-kadang tak sempat nak jumpa anak, besok anak dah pergi sekolah dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan bersusah-susah ni sebenarnya kita nak mencari redha Allah dan mati dalam husnul khatimah. Inilah ladang akhirat kita. Saudara dan saya, semua orang akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang dalam kehidupan kita ni tak boleh lari daripada latihan. Polis ada latihan, guru ada latihan, tentera ada latihan, pegawai awam ada latihan, orang korporat ada latihan. Tetapi saya nak tanya satu soalan. Apa latihan yang pernah kita ikuti untuk mati mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa yang telah kita lakukan untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita? Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang kedua insya-Allah tanah ini kita saksikan alhamdulillah dengan suasana gunung ganang di tepinya, dengan suasana separuh hutannya. Di sinilah agaknya tempat yang paling kondusif, yang paling sesuai untuk kita merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkataan inilah, perkataan keramat inilah yang mengiringi saudara, yang mengiringi saya untuk dimasukkan kita di alam barzah nanti. Sekian, terima kasih. Tiap langkah dipenuhi pengharapan keampunan agar mati penuh mulia. Baiklah, alhamdulillah kita dengar pengisian yang penuh semangat ni sebenarnya. Mungkin kita terfikir juga siapa di belakang Datuk yang membuatkan Datuk begitu semangat. Pastinya dengan pengalaman Datuk yang luas itu antara salah satu semangat Datuk. Tetapi mesti ada di sebalik tabir orang-orang yang bekerjasama yang menantikan terbenarnya Komplek Anyung Husnul Khatimah ni. Mereka-mereka adalah jentera-jentera yang akan menggerakkan, merealisasikan impian Husnul Khatimah tu. Okey, terima kasih Azadan. Para penonton dan mata sekalian, ada 2-3 yang saya nak namakan. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, ialah Majlis Agama Islam Pahang. Itu yang pertama sekali. Kerana tanah itu adalah milik Majlis Agama Islam Pahang. Nombor 2 ialah Wakaf Pahang. Wakaf Pahang bantu kita banyak tentang dana sebab Wakaf Pahang ni ada ruang untuk tax exemption atau pengecualian cukai. Siapa yang nak menerima biasanya dalam harga yang besar sikit, bilangan yang besar sikit, biasanya mereka memerlukan tax exemption. Jadi melalui portal Wakaf Pahang boleh mendapatkan tax exemption. InsyaAllah. Nombor 3 yang saya nak sebutkan ialah tentang siapa di belakang kita. Siapa di belakang kita, tuan-tuan dan puan? InsyaAllah saya satu masa dulu dalam bulan Ramadan yang lepas, tuan-tuan dan puan, ada 250 orang ustaz dan ustazah yang mengikuti program saya, yang menjadi tetamu saya dalam saya punya Facebook live saya. Jadi setiap kali Facebook Live tu ada 2 orang ustaz, saya moderator, 2 orang ustaz, saya moderator. Tiap-tiap malam 9.15 pagi sampai malam 9.15 malam sampai pukul 9.15 sampai 10.30 malam, 10.30 malam. Setiap malam. Jadi ustaz-ustaz ini, alhamdulillah ustazah-ustazah ini setengahnya profesor universiti, setengahnya yang mengajar di maktab-maktab, setengahnya mengajar di sekolah-sekolah, setengahnya yang ada sekolah-sekolah persendirian, mahat tahfiz dan sebagainya. Bilangannya hampir 200 orang. Jadi tenaga inilah yang telah memberi pengakuan kepada saya akan membantu untuk menghidup, menjalankan terutama program-program pentarbiahan akan mereka lakukan insya-Allah. Yang ketiga, saya dapat ustaz-ustaz ni, tuan-tuan, masyarakat umum. Selain daripada masyarakat umum tu ada 2 lagi, tuan-tuan, yang saya nak pasti nak sebutkan. Yang pertama Rabani, tuan-tuan dan puan, yang saya lantik menjadi konsultan. Azadan ni ketua Rabani. Satu lagi Aidan juga satu kumpulan nasyid daripada anak muda kita, tuan-tuan, yang bersama dengan saya. Dan ini mereka ni adalah promoters, mereka ni adalah influencers yang akan insya-Allah menghidupkan Komplek Anyung Husnul Khatimah. Dan tuan-tuan, yang keempat, sokongan saya nak daripada tuan-tuan. Tuan-tuanlah sokongannya. Tanpa tuan-tuan, siapa Hasan Ali? Tanpa tuan-tuan, siapa Rabbani? Tanpa tuan-tuan, siapalah kita yang nak mengangkat martabat untuk manusia mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua yang besar saya nak sebut, tugas ni berat, tuan-tuan.
tugas ni tak ringan tuan-tuan. Tak, ini berat-berat. Cabarannya ada tuan-tuan. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Itu saya tolak tepi tuan-tuan. Yang pastinya saya hendak Allah gembira dengan apa yang kita lakukan. Manusia gembira itu satu hal tuan-tuan. Kalau semua manusia gembira tapi Allah tidak merestuinya, tak gunalah apa yang kita usahakan yang ada. Saya hendak insya-Allah manusia gembira, tapi yang lebih daripada itu Allah gembira. Bersama-sama dengan Allah gembira ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dengan usaha kita ini dan bersedia bertemu dengan kita di padang mahsyar untuk Nabi memberikan syafaat kepada Azadan, syafaat kepada Hasan Ali dan syafaat kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, akhirnya saya ingin menunjukkan, marilah bersama-sama tuan-tuan. Kita buka satu era baru, buka satu pengalaman baru, buka satu cara baru, buka satu kehidupan baru melalui Kompleks Anjung Husnul Khatimah di bawah Yayasan Husnul Khatimah untuk memulakan satu pilihan baru. Buka satu rangkaian baru, buka satu pintu baru, buka satu tingkap baru dalam keluarga kita. Apa dia? Masukkan embusan bayu. Bayu apa? Bayu apa tuan-tuan? Hembusan daripada angin-angin yang sepoi-sepoi bahasa masuk dalam rumah kita. Apa angin itu membawa? Dia membawa Anjung Husnul Khatimah. Dia membawa kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, saya pulangkan kepada Encik Azadan. Alhamdulillah, pastinya mati itu sampai waktunya kita akan mati. Dan kita meninggalkan dunia ini tak kira waktu, usia, muda dan kanak-kanak. Jadi jangan tunggu lagi, jangan berlengah lagi. Jika anda dapat info ini, kita belik-belik tengok Kompleks Anjung Husnul Khatimah, apa yang kita boleh lakukan untuk diri, keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Jangan tunggu-tunggu lagi, mudah-mudahan ini sebahagian insentif dan inisiatif kita untuk mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Apa dia Azadan ni? Sikit lagi. Ya. Tuan-tuan, sebenarnya baru 2-3 episod ni baru kita menyentuh kulit-kulit saja. Ya. Belum isi-isinya lagi tuan-tuan. Sebenarnya cerita tentang mati dalam husnul khatimah ni, isinya tuan-tuan, isinya. Yang cantiknya yang isi, yang madunya ialah isi, yang mahrumnya ialah isi. Tuan-tuan tunggu isi-isi ini akan dicernakan kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui episod-episod yang berikutnya. Jangan lupa bersama Azadan, bersama saya, bersama Anjung Husnul Khatimah, bersama Yayasan Husnul Khatimah, bersama Rabbani dan bersama teman-teman yang lain, mari kita promosi tuan-tuan. Apa dia? Mati dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.